Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Najah binti Harun. Saya merupakan pelajar ijazah Sarjana Muda Pendidikan Multimedia dengan kepujian di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Tanjung Malim, Perak. Dan nombor pendaftaran saya bagi pertandingan Innovators ini adalah CD5918. Baiklah, tujuan video ini diadakan adalah untuk memperkenalkan satu produk inovasi yang telah dihasilkan oleh saya. Jadi, saya telah menjalankan sebuah pembangunan produk iaitu courseware bagi subjek asas sains komputer di bawah subtopik perbandingan kaedah sifar. Saya akan menceritakan mengenai kajian yang telah saya jalankan iaitu pembangunan courseware berbentuk multimedia interaktif bagi subjek asas sains komputer tingkatan 3. Okey, seterusnya antara software yang digunakan untuk membangunkan courseware ini adalah seperti Photoshop, Canva dan Articulate Storyline Tree. Contohnya, butang fungsi yang terdapat dalam courseware telah direka cipta menggunakan software Adobe Photoshop, manakala latar belakang courseware pula telah dihasilkan menggunakan Canva, dan untuk menghasilkan sebuah courseware seperti ini adalah dengan menggunakan Articulate Storyline Tree. Selain itu, kebaikan-kebaikan penggunaan courseware ini dapat dibahagikan dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah flexibility. Dari sudut flexibility, courseware ini dapat digunakan pada bila-bila masa sahaja. Yang penting haruslah mempunyai telefon pintar, komputer dan komputer riba. Yang kedua adalah dari aspek fungsi. Courseware ini berfungsi untuk menarik minat pelajar untuk belajar subjek asas sains komputer dengan kaedah yang lebih menarik dan berkesan. Yang ketiga, courseware ini boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar ini boleh difokuskan kepada 3 kelompok iaitu dari segi pelajar, ibu bapa dan juga guru terutamanya. Oleh itu, saya telah menjalankan kajian ini terhadap 4 orang guru subjek asas sains komputer daripada sekolah yang berbeza iaitu 2 orang guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad, Kuala Nerang dan 2 orang lagi guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Sena Kedah dan 2 orang pensyarah daripada Jabatan Seni Perkomputeran dan Industri Kreatif dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hasil kajian yang telah diperolehi daripada kesemua responden telah memberikan hasil yang positif daripada segi kebolehgunaan courseware dan keberkesanan penggunaan courseware kepada pengguna. Jadi, selepas ini saya akan menunjukkan demonstrasi untuk menggunakan courseware yang telah dibangunkan. Ini adalah muka hadapan courseware dan pengguna perlulah masukkan nama serta sekolah untuk log masuk ke dalam courseware tersebut. Baiklah, jika pengguna berjaya log masuk kepada laman courseware tersebut, paparan menu akan dipaparkan. Pada paparan ini terdapat beberapa butang fungsi antaranya nota, kuis dan sistem ganjaran. Sebagai contoh, pengguna telah klik pada bahagian nota, maka nota akan dipaparkan pada laman courseware. Pada paparan ini, courseware telah memaparkan nota yang pertama iaitu nota Pikpen sifar. Dalam paparan ini juga terdapat beberapa button fungsi ataupun butang fungsi seperti di kanan atas mempunyai butang exit dan home, manakala di bawah pula mempunyai butang untuk ke laman seterusnya ataupun halaman sebelumnya. Pengguna boleh klik pada anak panah di belah kanan bawah untuk ke halaman seterusnya. Maka courseware akan memaparkan nota seterusnya jika pengguna klik pada anak panah di bahagian bawah kanan. Seterusnya, pada paparan ini menunjukkan nota bagi kaedah penyulitan bagi setiap kaedah-kaedah sifar. Dan jika pengguna telah klik arrow di bawah sebelah kanan, akan naik nota seterusnya iaitu nota kaedahnya sulit bagi setiap kaedah-kaedah sifar. Baiklah, jika pelajar telah klik pada butang seterusnya, paparan courseware akan memaparkan kelebihan serta kekurangan kaedah-kaedah sifar.
Pada bahagian ini, peserta telah menggunakan kaedah mind mapping untuk mempersembahkan nota. Seterusnya adalah courseware memaparkan nota tentang kunci kriptografi yang telah digunakan. Seterusnya, bagi nota tahap keselamatan, pengguna boleh klik pada mana-mana kaedah sifar untuk melihat tahap keselamatan kaedah sifar tersebut. Sebagai contoh, columnar transposition. Pada bahagian ini, paparan ini akan memaparkan jenis-jenis tahap keselamatan pada setiap kaedah sifar yang telah diklik. Nota pada tahap keselamatan adalah nota terakhir dalam courseware ini. Bahagian seterusnya adalah bahagian kuis. Pengguna boleh klik pada bahagian home di atas kanan untuk ke halaman menu dan pilih pada butang kuis. Pengguna boleh klik butang fungsi ini jika tidak ingin meneruskan kepada bahagian kuis, maka paparan log masuk telah dipaparkan. Jika pengguna telah klik pada bahagian X di atas sebelah kanan. Untuk meneruskan kepada bahagian kuis, sila tekan butang kuis dan yes untuk teruskan menjawab soalan yang pertama. Pada bahagian ini, pengguna boleh memilih pelbagai pilihan jawapan dan seterusnya menekan butang submit untuk memastikan jawapan yang dipilih telah disubmitkan ke dalam data. Dan seterusnya, jika pengguna berjaya menghabiskan kuis, paparan courseware akan memaparkan result bagi kuis yang telah dijawab oleh pengguna. Pengguna boleh klik pada bahagian review quiz untuk melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada setiap soalan yang telah dijawab oleh pengguna. Pada bahagian ini, pengguna boleh mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang dibuat pada kuis yang telah dijawab. Paparan result telah memaparkan jumlah skor yang telah dijawab oleh pengguna dan passing score. Passing score adalah sebanyak 60%. Jika pengguna mendapat skor di bawah 60%, maka pengguna tidak pas pada bahagian kuis. Baiklah, itu sahaja daripada saya dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur yang telah menganjurkan pertandingan innovators ini. Terima kasih.